Selamat pagi. Hari ini ialah hari Advent. Hari Advent ialah kita akan sediakan sendiri uh, untuk menerima kedatangan Yesus Kristus. Tajuk hari ini ialah jam loceng berbunyi. Bila jam loceng berbunyi, masa untuk bangun. Passage hari ini ialah Roma 13 ayat 11 sampai 14. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Sila dengar. Kamu tahu bahawa sudah sampai waktunya kamu bangun dari tidur. Kerana kini penyelamatan lebih dekat lagi kepada kita daripada dahulu ketika kita baru beriman. Malam sudah hampir berlalu dan siang hampir tiba. Oleh itu, lucutkanlah segala kerja kegelapan dan kenakan kelengkapan senjata cahaya. Ikutlah tingkah laku yang wajar, sebagaimana orang berjalan pada siang hari. Jangan berpesta liar dan mabuk. Jauhi nota dan pencabulan. Singkirkan pergaduhan dan iri hati. Kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai kelengkapan senjata. Dan jangan hidup mengikut sifat tabi'i untuk memuaskan hawa nafsu. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Hari ini Malaysia dan PRU 15 kita lihat banyak perkara-perkara yang tidak boleh selesaikan. Parlimen digantung. Parti-parti tidak mau bekerja dengan parti lain. Tiada siapa yang mau bekerja dengan tiada siapa. Fikirkan sahaja jika tiada yang di Pertuan Agong. Apa yang akan berlaku? Saya ingat lagi dahsyat lagi teruk. Kalau tiada yang di Pertuan Agong. Kita lihat ke negara-negara jiran, negara-negara lain yang mereka yang tidak adalah yang di Pertuan Agong. Mereka yang sampai tahap ini, mereka memang ada kekacauan yang tidak boleh rehat. Banyak negara-negara lain kita sudah lihat. Hari ini Malaysia tidak sama lagi seperti pada tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an. Tidak sama lagi. Malaysia sekarang sudah berpisah. Tiada orang mau kerja bersama. Sudah berpisah. Dan pun sampai hari tidak adalah Perdana Menteri. Sekarang Perdana Menteri pun sementara sahaja. Kita tahu bila mereka boleh jadi satu Perdana Menteri. Yang dulu kita tidak langsung tidak adalah perkara macam ini, tetapi sekarang sudah laku. Nampaknya kita berada dalam sebuah negara yang kucar kacir. Memang. Duit kita pun sudah jatuh. Negara pun tidak sihat. Ekonomi tidak sihat. Dan manusia yang penduduk-penduduk di negara tidak boleh duduk berharmoni. Ini adalah perkara yang besar, yang teruk. Bagaimana pula dengan gereja dan diri kita sendiri? Kita lihat negara, tetapi bila kita lihat gereja dan diri kita sendiri, tidak ada beza banyak.
Sudah lepas ini wabak, kita sekarang lihat di gereja pun tak ramai orang kembali. Mereka sudah pergi mana? Adalah lain minat kah? Yang lebih penting daripada Tuhan Yesus? Kita tidak tahu. Tetapi nasihat Paulus ialah, nasihat Paulus, dia kata, engkau sudah tahu, waktu sudah sampai. Bangunlah, jangan tidur lagi. Penyelamatan sekarang lebih dekat daripada yang dahulu. Sekarang sudah siang hampir tiba. Dia kata, lucutkanlah segala kerja kegelapan. Lucutkanlah. Kena kelengkapan senjata cahaya. Ikutlah tingkah laku yang wajar. Jangan berpesta, liar dan mabuk. Yang semua perkara dosa-dosa. Kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai kelengkapan senjata. Jangan hidup mengikut sifat tabi'i untuk memuaskan hawa nafsu. Ini nasihat Paulus. Nasihat Paulus dia ada 2 aksi positif dan 2 aksi negatif. Dia kata aksi negatif ialah lucutkanlah segala kerja kegelapan. Ini kegelapan. Kita keluar dari kegelapan. Jangan tinggal di dalam. Jangan berpesta liar dan mabuk. Jauhi nota dan pencabulan. Singkirkan pergaduhan dan iri hati. Jangan berpesta. Sebab ini semua perkara-perkara yang tabiat-tabiat yang tak baik. Ini adalah kegelapan. Tetapi positif dia kata, kenakan kelengkapan senjata cahaya dan kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai kelengkapan senjata. Dia kata, bila masa kegelapan, di dalam masa kegelapan, kita senang jatuh, senang ditarik. Tetapi kita mesti ada kelengkapan senjata. Kelengkapan senjata cahaya dan kelengkapan senjata Yesus Kristus. Ini cahaya ialah dia boleh jadi terang. Jadi pelita, jadi terang, cahaya. Yang usilkan semua kegelapan. Tuhan Yesus, dia pun cahaya, dia pun kebenaran, dia pun yang ini adalah firman, dan dia pun jalan yang betul. Yesus ini kelengkapan Yesus, dia berikan satu perlindungan. Kalau kita sudah di dalam perlindungan, ini kerja kegelapan mau tarik kita pun susah. Pun susah sebab Yesus dan cahaya yang bersama dengan kita. Kita masuk dalam dia jadi bodyguard yang sudah sekeliling kita, yang tahan kita, berikan perlindungan kepada kita. Apalah yang negatif yang Paulus kata? Negatif ialah kerja kegelapan. Kerja seperti liar dan mabuk, nota dan pencabulan, pergaduhan dan iri hati, hidup mengikut sifat tabi'i dan hawa nafsu. Ini dia kata semua perkara-perkara ini adalah kerja kegelapan.
Saya sudah ada berjumpa dengan orang mengadir dada. Mengadir dada, saya tanya, mengapa engkau sudah tahu dada ada tidak baik? Di sekolah dia beritahu, di surat khabar beritahu, di televisyen sudah beritahu, kerajaan beritahu, ibu bapa beritahu, kawan-kawan beritahu, dada ialah perkara yang tidak baik. Tetapi ramai orang pun mengambil dada, dia kata, dulu saya ingat saya boleh ambil sedikit saja, boleh ambil dan boleh letak. Tetapi kali yang pertama, dia buat begitu, boleh ambil, boleh letak. Perlahan-perlahan kali kedua, kali ketiga, kali keempat, tidak tahu bila sudah ditarik. Bila ditarik, itu kehidupan dia pun sudah ubah. Kehidupan mereka pun tak sama lagi. Dia adalah fokus yang di dalam tabi'i ini. Fokus di dalam sana. Sebab ini perkara ini ada tarik fokus dia, tarik hati dia, tarik konsep dia, tarik kewangan dia, tarik kehidupan dia, tarik sampai dia akan mati. Ya, Yesus Kristus boleh tolong mereka. Tetapi kalau engkau sudah jatuh dalam lama, engkau pun sudah susah. Dan pun sudah hilangkan semua nasib-nasib. Ini adalah negatif. Paulus kata, pada masa Paulus, dia sudah lihat di masyarakat banyak perkara ini. Dia pun lihatkan banyak perkara, banyak penduduk pada masa itu, mereka pun tidak boleh jadi orang yang baik, tidak boleh jadi kerja perbuatan yang baik, yang boleh tolong, boleh benakan orang, dan boleh memberikan kegembiraan. Tetapi ramai orang masuk di dalam ini pencabulan, nota, mabuk. Mereka sudah jatuh sampai dia hilangkan semua cara-cara hidup. Semua dia sudah hilangkan. Tidak boleh fokus di ini kemauan mereka. Kalau dia mau jadi seorang jurutera, tetapi dia sebab dia makan dada, dia buat ada main jatuh di dalam lain-lain perkara-perkara yang jahat, sampai something atau rasuah. Satu hari memang ada orang sudah tahu mereka akan dibuangkan, ditendang keluar. Sebab itu ini negatif. Yesus kata, Paulus tolong kita berikan message Yesus kata mesti mau tinggal di dalam keterangan cahaya. Mesti di dalam keterangan cahaya. Di positif, Paulus kata positif ialah penyelamatan, ialah positif. Siang hampir tiba, sudah positif. Senjata cahaya, tingkah laku yang wajar, Tuhan Yesus Kristus, kelengkapan senjata. Ini semua yang positif. Positif, dia kata yang pertama ialah penyelamatan. Positif, Yesus Kristus berikan keselamatan kita. Yesus Kristus berikan senjata cahaya menolong kita. Yesus Kristus tolong kita
berikan senjata yang boleh tahan, boleh lawan dengan kegelapan, kerja kegelapan. Ini yang penting sekali. Sekarang Paulus sudah memberitahu kita, dia suruh kita kata berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Nombor satu, engkau sudah tahu waktu sudah sampai. Jangan tidak dikenali. Waktu sudah sampai. Jangan tipu sendiri kata, oh belum masa lagi, belum masa lagi. Waktu sudah sampai. Seperti seorang, dia jantung ada sakit, waktu sudah sampai, dia sudah ada blok. Dia tidak tahu. Dia kata tidak, dia boleh tahan. Tetapi sekarang dia nafas susah. Dia sudah nafas susah. Dia kata tak, boleh tahan, boleh tahan, boleh tahan. Tetapi satu hari dia boleh jatuh. Waktu sudah sampai. Kedua, penyelamatan lebih dekat. Kita sudah sediakah? Penyelamatan lebih dekat sekarang. Lebih dekat. Sebab Yesus Kristus akan datang lagi. Kita tahu, dilihatkan dunia, lihatkan dan perkara-perkara di sekeliling. Engkau sudah tahu Yesus akan datang dengan cepat. Siang hampir tiba. Malam, jangan tinggal di dalam malam. Sudah siang, bangunlah. Sekarang mesti masa yang sesuai untuk pergi bekerja. Sudah siap sedia sendiri. Senjata cahaya untuk tingkah laku yang wajar. Ini senjata. Senjata ialah menolong kita. Tuhan Yesus Kristus, dia sebagai kelengkapan senjata. Tolong kita. Dan dia pun kata, jagalah. Tidak hidup mengikut sifat tabi. Jangan memuaskan hawa nafsu. Jangan. Yesus Kristus sudah berikan satu perlindungan. Yesus Kristus kelengkapan senjata di sini. Dia pun bagi kita ialah ada pedang, cahaya, semua sudah ada. Jangan ditarik. Dia kata, kegelapan tidak boleh masuk. Yang tidak boleh dekat sebab ada cahaya. Sebab ada kebenaran. Kalau kita keluar dari kebenaran, keluar dari cahaya, tidak ada orang boleh tahan. Tidak ada orang boleh tolong engkau. Sebab engkau sudah keluar. Paulus kata, janganlah. Kita mesti dilengkapi dengan ini. Dilengkapi dengan Yesus Kristus. Ini penting. Advent akan datang. Advent ialah ajar kita, sudah suruh kita siap sedia sendiri sampai kita menerima Yesus Kristus, kedatangan Yesus Kristus. Yang kali yang pertama Yesus Kristus datang ke dunia, lahir di dunia, jadi bayi, dia jadi manusia. Kali yang kedua, dia datang jadi raja. Sekarang kita masa sudah dekat, sudah sampai, penyelamatan sudah dekat. Kita mesti masih sedia sendiri. Tolong ramai orang masuk cahaya. Tolong ramai orang percaya Yesus Kristus. Dan kita tolong mereka masuk di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus akan jadi satu kota pending. Kita tolongkan kita. Kita boleh diselamatkan. Yang akhir saya akan berkongsi satu kisah pelaburan. Kisah pelaburan. Engkau investment, ini pelaburan. Macam mana engkau invest? Kita kalau mau invest ke dalam
kegelapan, memang ini kegelapan memang kembang sebab engkau invest ini menabur di dalam. Bila engkau menabur di dalam kegelapan memang kembang. Bila kegelapan kembang, kita tidak kembang. Kita memang jatuh, ditarik. Dia tarik seperti tadak, dia tarik seperti rokok, seperti arak. Kita tarik seperti judi, main judi. Kita tarik sampai kita fokus pun tak ada lagi. Kehidupan pun tak ada lagi. Kita hanya jadi orang yang jahat saja. Jadi penipu, jadi orang berasuah, jadi orang lain. Sebab kita sudah ditarik, diikat, ditarik. Kalau kita menabur di dalam syurga, menabur dalam Yesus Kristus, ini Yesus Kristus bina kita. Berikan kegembiraan, bina kita jadi orang yang lulus, yang tulus. Kita menolong kita dibina jadi orang yang boleh sampai tahap yang kami adalah keingatan. Ada seorang, dia kata, dia sudah pergi syurga. Bila dia pergi syurga, Yesus Kristus tanya dia, engkau datang ke syurga untuk apa? Dia kata, oh saya mau masuk syurga. Yesus, engkau sudah berkongsi. Ya, di syurga memang ada bangunan untuk saya. Yesus kata, okey, you pergi. Itu malaikat sana. Malaikat gunakan nama engkau, you berikan nama, dia akan keluar dari komputer dia. Syurga ada komputer dia tunjukkan engkau komputer. Ini ada satu QR code. Engkau scan QR code boleh bawa you sampai rumah engkau. Tetapi di luar, di pintu rumah dia, setiap rumah ada nama. Kalau nama itu ialah nama engkau, itu rumah engkau, milik engkau. Rumah, you jangan masuk rumah ada nama lain. Dia kata, okey. Oh, dia pergi syurga, dia lihatkan bangunan yang tinggi, dia lihatkan perlahan-perlahan dia pergi. Dia kata, oh saya bukan Kristian yang baguslah. Ini bangunan besar bukan saya. Dia pergi bangunan 10 tingkat, 8 tingkat, 6 tingkat, 4 tingkat, 2 tingkat, dia tak ada nama. 1 tingkat pun tak ada nama. Sampai dia kata, okeylah, tak ada nama. Saya pergi di kampung-kampung, rumah kampung. Rumah kampung, dia pun tak ada. Dia kata, mengapa tiada? Dia kembali kepada malaikat sana, kata, mengapa saya tanya, rumah saya tiada ada? Itu malaikat kata, you ada ikutkan itu QR code kan, scan kan? Kalau you ada ikut, you terus pergi sampai hujung lah. Sampai dia kata, you have arrived sana. You belum sampai, you jalan. Dia jalan lagi, lihatkan 10 tingkat, 8 tingkat, 6 tingkat, 4 tingkat, 2 tingkat, sampai 1 tingkat. Lalu ini kos rendah pun sudah lihat, kampung-kampung, rumah kampung pun tak ada dia. Tak ada nama dia. Sampai dia letih, dia lihat ada satu bus stop, dia duduk di bus stop. Di bus stop, berhenti bus sana, dia duduk bus stop. Dia rehat, dia lihat, nama saya di bus stop. Dia kata, mana boleh saya, rumah saya di bus stop saja. Dia kembali kepada malaikat, saya layan, komplain, mengapa saya di sini, saya tiada, rumah saya bus stop saja. Itu malaikat kata, jangan marah. Saya masuk komputer print out. Komputer print out, dia kata, engkau bila di bumi, engkau sudah menabur
Dan sudah hantar 4 tiang, 1 papan. Saya baru boleh bina 1 bus stop saja. Kalau engkau bina kalau engkau hantar batu bata, oh saya boleh bina rumah besar. Sekarang engkau tiada, tidak hantar apa-apa investment, tiada. Itu material tak cukup. Hari ini sama juga. Yesus tanya, engkau menabur apa ke dalam syurga? Apa engkau menabur yang boleh masuk dalam masa yang kekal? Di sini saya akan bawa engkau bersama-sama masuk satu masa yang doa. Biar kami bersama-sama boleh menabur tempat yang baik, yang betul. Marilah doa. Tuhan yang Maha Kuasa, tolong kami di sini boleh yang pastikan menabur ke dalam syurga. Tolonglah kami. Selalu kami di sekeliling di dunia ada banyak kegelapan. Kerja kegelapan yang banyak. Kami mesti dilengkapi oleh Yesus Kristus dan senjata cahaya. Menolong kami, berikan perlindungan kami. Tidak boleh ditarik, tidak boleh diserang oleh kegelapan. Tolonglah kami. Tetapi mesti mau tolong kami yang bawa ramai kawan-kawan masuk di dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus Kristus ialah yang best sekali, pelaburan yang best. Kami mesti mau menabur di dalam surga. Tolonglah kami. Dalam nama Yesus. Amin. Syukur Tuhan.